berkaitan dengan tajuk iaitu tanda buta mata hati. Tanda buta mata hati. Rasul-rasul, nabi-nabi celik mata hati. Wali-wali celik mata hati. Jadi kita nak tirulah orang-orang yang baik-baik utusan Tuhan. Sebab pada diri mereka ni ada contoh. Kata pengarang kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima dumina laka wa tafsiruka fima tuliba minka dalilun ala timasil basirati minka. Ijtihaduka, kerajinan kamu, maknanya kesungguhan kita, kita punya pulun kita, keseriusan kita, fima dominan, apa-apa yang telah dijamin. Benda tu dah dijamin, tapi rajin kita punya pulun, punya usaha, punya ikhtiar, kerja buat kita tu, tindakan kita tu, seakan-akan dalam hati kita kata, kalau aku tak begini, takkan dapat. Perkara ini berlaku dalam hidup kita seharian. Boleh jadi kita tidak sedar, sebab kita percaya dengan ungkapan-ungkapan, dengan kata-kata, kalau kamu tak usaha, kalau kamu malas bekerja, mana nak dapat? Betul juga. Jadi kita pun rajin, pulun, bersungguh-sungguh buat korban masa kita, pagi, petang, siang, malam. Kita benar-benar committed dengan apa yang kerja kita buat tu, untuk mencapai apa yang kita impikan. Terus kepada soalan cepumas, salah ke macam tu? Dengar molek-molek tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jawapannya tak salah. Jadi macam mana tang ni yang salah ni? Kita rajin, pulun, usaha, tindakan kita ni nak dapat apa yang kita impikan ni. Tentulah orang tu kena committed dengan kerja dia, korbankan masa dia, tak salah. Jadi yang salah ni di mana? Apa pun semua, segala perkara, segala pekerjaan itu telah pun dijamin, telah pun disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rezeki secupak, takkan jadi segantang. Betul. Rezeki kalau telah ditakdirkan secupak, takkan jadi segantang. Kita kena terima pernyataan ini. Kalau hakikatnya menurut kacamata Allah, menurut apa yang dalam pengetahuan Allah, rezeki kamu secupak, dia memang takkan jadi segantang. Itu dalam pengetahuan Allah. Kalau begitu, soalannya tadi yang tak bersalah ni, sebab kita tak tahu. Kita tak tahu lah kita rezeki kita ni secupak ke, segantang ke. Secupak dengan segantang, ukuran dulu. Kalau zaman sekarang ni, mana lagi banyak secupak ke segantang? Segantang lagi banyak lah. Jadi kerana kita tak tahu, maka kita pun berusaha. Yang ni tak salah. Kita tak tahu, kita nak dapat target itu tak salah. Kita berusaha, kita committed, kita berkorban masa kita. Yang salahnya di mana? Yang salahnya kita kata apa? Kalaulah aku tak buat macam ni, garanti tak dapat. Takkan dapat kalau aku tak berusaha sungguh-sungguh. Kalau aku tak berusaha sungguh-sungguh, takkan dapatnya. Perkataan takkan dapat itu, maknanya menafikan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan bahawa fima dominallah, apa yang telah dijamin. Di samping tadi benda semua telah dijamin, rezeki kita semua telah dijamin. Jangan cakap dijamin tu kita buat usaha alai-alai, bukan. Walaupun rezeki kita segala sesuatu telah dijamin, hidup kita apa benda pendapatan telah dijamin dan ditetapkan, itu tidak bercanggah dengan syariat. Ini kita kena jelas faham, tidak bercanggah.
Habis yang bercanggah saya ulang semula. Yang bercanggah tadi rajin kita sampai kita memutuskan kalau aku tak rajin takkan dapat. Rajin tadi tu perintah syariat lagi. Bersungguh tu perintah syariat. Usaha tu perintah. Tetapi jangan bersandar dengan rajin tadi. Kalau aku tak rajin takkan dapat. Itu salah. Bersandar pada usaha tadi, bersandar pada rajin tadi. Habis buat apa rajin? Rajin tu disuruh. Bila kamu usaha sesuatu, kamu buat betul-betul. Di samping, udahlah kita rajin benda yang lain, kita nak seolah-olah kita ada keraguan tentang rezeki kita, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Di samping kelalaian terhadap kewajipan-kewajipan. Maknanya tadi kerajinan kita, kesungguhan kita, keseriusan kita dalam menghasilkan usaha rezeki tadi, dalam mencari rezeki. Maknanya kalau aku tak buat macam ni, takkan dapat macam ni kalau aku tak bersungguh. Jadi maknanya dia bergantung kepada rajin dia. Dia bergantung kepada usaha dia. Maknanya Allah pun bergantung pada dia punya usaha. Kalau aku usaha sikit, Allah akan bagi sikit. Kalau aku usaha banyak, Allah akan bagi banyak. Maknanya Allah tu tidaklah ghaniyun 'anil 'alamin. Maknanya Allah tu tidak kaya daripada sekian alam. Maknanya Allah berhajat kepada usaha kita. Sedangkan adakah Tuhan berhajat kepada usaha kita? Dia tengok dulu, kau buat dulu. Dah aku buat, baru aku tahu, baru aku nak bagi macam tu. Gitu. Ini kita silap dalam tindakan, silap dalam berperasaan. Di samping kelalaian terhadap kewajipan-kewajipan yang diamanahkan. Udahlah satu pahaman dalam tadi dah tak betul. Kemudian pula kewajipan-kewajipan yang diamanahkan lalai pula. Kalau dah rajin-rajin tadi, lalai pula yang wajib, yang bagus-bagus tadi, yang baik-baik dikesampingkan. Nak mendapatkan matlamat cinta dunia tadi, sampai dah ragu-ragu, dah yakin tentang kekuasaan Tuhan, lalai pula dengan kewajipan. Dua dalam satu ni, ada dua-dua ni. Ini namanya membuktikan butanya mata hati kamu. Dalilun alal intimasil basirati minka. Butanya mata hati kita. Kalau nak bahas ni panjang lagi. Macam mana yang panjang tu, nanti kalau ada masa mungkinlah kita. Jadi macam mana yang betulnya cara kita ni? Kebanyakan orang dia tahu gitu-gitu, buatlah ke mana kamu faham. Dah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Berapa banyak binatang-binatang yang melata, yang tidak sanggup membawa rezekinya, makanan keperluannya. Binatang yang melatanya apa? Ada contohnya? Yang melatanya apa? Yang kecil-kecil itulah. Yang melata, yang tidak sanggup membawa rezekinya, makanan keperluannya, yang tak boleh datangkan makanannya. Tiba-tiba Allah yang menjamin rezekinya juga terhadap kamu. Dengan bahasa kalam yang mudah faham, saya nak tanya tuan-tuan, adakah Allah bagi kita apa-apa ni bersandarkan kepada ibadah kita, ketaatan kita, amalan kita, atau sebenarnya berdasarkan kepada kurniaan dia, pemberian dia atau rahmat dia? Mari kita kaji. Sebab aku ni dapat ni sebab aku berdoa malam tadi. Tadi baru saat ni aku doa. 10 minit aku doa. Baru saat ni aku beramal. Adakah setiap suatu kejadian itu Allah bagi melalui sebab musabab? Mesti melalui sebab musabab? Mesti? Jawapannya tentulah tidak. Dalam masa yang sama, adakah Allah bagi sesuatu itu bergantung kepada ibadah kita, ketaatan kita? Macam kita ni dibagi kita udara. Adakah kerana ibadat kita dulu kita tak ada, dia jadikan kita sebagai manusia ni ibadat yang mana? Ketaatan yang mana? Amalan yang mana?
Rupa-rupanya, ini jawapan. Rupa-rupanya yang Allah bagi anugerah pada kita tu lebih banyak secara apa? Tanpa sebab. Bukan bersebab. Kita duduk dekat masjid ni tenang. Sebab apa? Sebab apa? Ada amalan kita ke? Duduk ni okey. Lepas tu tak ada sakit pinggang umpamanya. Jadi setiap dari detik ke detik, dari waktu ke waktu, setiap turun naik nafas kita tu atas dasar apa yang Tuhan bagi kita rezeki rahmatnya, atas dasar apa? Ketaatan kita. Bukan. Maknanya atas dasar rahmat dia. Jadi sebab itulah kita diperintahkan beramal. Ini sangat penting, diulang banyak kali. Supaya tuan-tuan jangan tertipu. Kita dah tua, kita dah uzur, banyak sakit-sakit. Saya pun dah banyak sakit-sakit kan? Risau juga. Sebab amal tak banyak. Jadi inilah salah satu usaha dakwah saya. Ya Allah bagi saya ni boleh jadi inilah bidang saya dalam bidang dakwah. Saya buat mudah-mudahan lillahi ta'ala, mencari redha Allah, cinta dan takutkan Tuhan. Dengan itu, dengan mendapat rahmat tadi, Allah boleh mengampunkan dosa-dosa saya. Ini salah satu daripada untuk tembus dosa-dosa yang silam, dosa-dosa lama saya, dosa yang banyak. Inilah salah satu usahanya. Bila dakwah tadi, betulkan niat kita, masukkan YouTube ke Facebook ke, mudah-mudahan dia menjadi kafarah kepada dosa-dosa yang silap, tebus dosa-dosa yang silap. Silap niat, dia jadi bala. Dengan niat riaknya, dengan niat glamournya, dengan niat mencari namanya dan sebagainya. Benda tu dalam hati, mana orang tahu. Jadi kena betulkan niat. Niat itu penting. Lepas kita buat sesuatu, ini untuk panduan bersama. Lepas kita buat satu kebaikan, kita kena lupakan. Macam saya ajar, lupakan. Sebab apa lupakan? Sebab kita sebenarnya bukan kita yang berbuat. Kalau begitu sebenarnya kita belum berbuat. Ada 3. Kena rasa tidak berbuat dalam satu-satu mana-mana amalannya, tuan-tuan. Ini penting, besar, poin besar. Poin besar malam ni. Dalam apa-apa amalan ibadah yang kita buat, sebenarnya kita jangan ada rasa berbuat. Jangan ada aku. Jangan rasa berbuat. Kemudian maknanya kena rasa belum berbuat. Sebab kita tak ada kuasa apa semua. Lepas tu kita kena lupakan sahaja apa yang kita dah buat. Apa yang kita dah buat, memang kita buat. Syariatnya kita buat, lahiriahnya kita buat, lahiriahnya kita buat. Jadi kita kena lupakan. Sebab hakikatnya bukan kita yang berbuat. Lupakanlah, bukan kita yang berbuat. Jadi bukan kita yang berbuat, mana kita dah buat ke belum? Belum. Kena ada rasa belum berbuat. Nak sampai tahap ikhlas tu macam tu. Susah. Susah tuan-tuan. Mudahlah kena. Jangan ada rasa. Jangan ada rasa. Dia ada tambah rasa tu. Jangan ada rasa berbuat. Kena ada rasa belum berbuat. Lepas tu dah berbuat. Sebab kita zahirnya kita yang berbuat. Kita sembahyang, kita berzikir, kita berbuat. Tapi jangan ada rasa. Bila ada rasa berbuat, maknanya rasa berbuat tu makna kita ada kuasa. Rasa tidak berbuat, mana Tuhan yang buatkan, Allah yang gerakkan, Dia yang izinkan. Begitu. Jadi dalam hal ini Allah dah jamin dah rezekinya. Atau saya bagi gambaran, kot orang asal bahasa ini susah, saya mudahkan. Mudah-mudahan Allah izinkan saya bagi faham tuan-tuan dengan sebaik-baik pencerahan, insya-Allah. Dia begini tuan-tuan. Kita kerjalah, kerja kerajaan, kerja swasta, kerja sendiri ke apa ke. Kita buatlah. Mana buatlah yang terbaik. Buat yang terbaik diperintahkan. Buatlah yang terbaik, itu syariat. Agama suruh macam tu. Kan agama suruh buat kerja tu halal balai. Nak tolong orang, tolong sungguh-sungguh. Nak buat satu, buat sungguh-sungguh. Kalau kerja swasta, kerja kilang, buat betul-betul. Macam tu, buat sungguh-sungguh. Tetapi dalam masa yang sama kita bertawakal, pasrah. Bukan bermakna kita nak buat ni, kita memang ada target. Tapi dalam kita nak mencapai target kita, target duniawi tadi, kita kena tawakal. Sebab apa tawakal? Sebab kita tak tahu benda tu boleh capai ke tidak. Allah izin ke tidak. Contohnya kita kerja apa contohnya.
noreng getah ke, ladang kelapa sawit ke, kita nak buat. Aku nak dapatkan berapa pokok sekian-sekian. Nak ambil buah ni. Tapi dalam masa tu kita dah tawakal. Jadi yang salah ini ialah apabila kita berusaha, apabila kita berikhtiar, kita genggamkan satu keazaman, satu niat untuk mencapai apa yang kita nak dapat, yang kita targetkan, yang menjadi matlamat kita, kita lupakan Tuhan. Kita rasa usaha kita ni, aku sihat ni, cerah ni, cuaca pun cerah ni. Nampak kita pergantungan kita macam mana? Cuaca cerah, kenderaan pun ada. Tak panggil, tak tahu lagi ada telefon ni, mak sakit, contohnya. Dah kena patah balik dah tu. Cuaca elok ya. Badan pun okey. Jadi pergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu penting. Itunya maknanya setiap langkah semasa kita berusaha, dalam masa yang sama kita bertawakal, pasrah. Sebab apa? Rezeki itu telah dijamin. Kalau rezeki hari itu RM1, tapi dijamin. Dia takkan. Kau buatlah macam mana pun, kau nak target kau RM10, takkan dapat pada rezeki banyak tu je. Ramai anak-anak kita, ramai cucu kita tak faham ni ilmu tauhid ni. Dia tak faham kalau kita pulun dapatlah. Memang nampak ni, aku pulunnya. Hari ni aku pulun 8 jam. Tengok aku dapat RM100 contoh. Itu dah memang Allah nak bagi. Tengok kemarin tu aku kerja 4 jam dapat sikit. Itu maknanya kalau kita buat sungguh-sungguh dapat banyak lagi. Kalau kita buat sikit dapat sikit. Itu namanya hukum adat. Hukum melalui pengalaman. Tetapi Allah tidak terikat dengan pengalaman. Ada orang kerja sikit dapat banyak, ada orang kerja banyak dapat sikit. Jadi yang mutlak ni kita ambil. Apa yang mutlak tu nak bagi tahu? Kuasa Allah tu mutlak. Habis bercakap lah, tak salah kerja sungguh-sungguh. Itu diperintah. Aku dah bagi tahu. Itu perintah syariat. Suruh kerja sungguh-sungguh. Suruh belajar betul-betul. Belajarlah betul-betul. Carilah modal, buatlah berniaga betul-betul. Tapi hasilnya bergantung kepada Allah, bukan hasil kepada usaha kamu. Jadi setiap kali berusaha, setiap itu juga, setiap saat itu, setiap detik itu, kita pergantungan kita dengan Tuhan tak putus. Macam tu lah. Faham tuan-tuan? Ada soalan? Seterusnya, subhanallah, firman Allah lagi dalam surah Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan kepada keluargamu supaya sembahyang. Itu syariat disuruh. Yang penting kamu sembahyang dan bersabar. Kamu sabar dalam melaksanakan sembahyang itu, kamu sabar. Kami tidak menuntut kamu supaya mencari rezeki. Allah tidak menuntut kamu supaya mencari rezeki. Kami yang menjamin rezeki. Mana kamu apa yang aku buat, yang aku suruh, kamu ikut perintah tu. Kamu buat macam ni, macam tu buat macam ni, buat macam ni. Seolah-olah nak kata apa? Tuhan tahulah kerja. Bila engkau dah buat sesuatu, engkau mencari keredaan aku reda dengan kau, aku jamin rezeki engkau. Pengalaman ni halus. Dia ada dalam dalam hati ataupun dalam pengalaman hidup seseorang. Kadang dia ni buat je kerja. Aku nak buat macam mana? Aku tengah sibuk dengan ni, kita buat ni. Aku nak buat macam mana? Aku ada hal kat situ. Walaupun dia buat bukan yang sepatutnya tadi, dia buat kerja-kerja dia, rupanya ada juga rezeki dia. Sebab Tuhan pandang suatu tu bila namanya hukum waktu, hukum zaman. Sekarang ni hukum zaman, engkau berada di pasar. Maknanya bini suruh kita beli ayam ke beli sayur di pasar. Jadi bila kita berada di pasar, itu maknanya kita mengikut hukum hukum waktu, hukum zaman, masa tu. Kita berada di pasar. Jadi kita berada di pasar, jangan fikir nak buat kerja lain. Duduk di pasar, beli barang, lepas kalau boleh cari pahala di situ. Jumpa orang bagi salam ke apa. Itu makna hukum waktu. Tak boleh kita macam sekarang juga, nak bagi mudah faham ya tuan-tuan. Kita sekarang ni dalam majlis di masjid ni, kita ditakdirkan sekarang berada dalam hukum waktu, kita berada di sini. Yang lain tu tidak ditakdirkan, dia berada di tempat lain. Jadi kamu fokuslah di sini. Mana fokuskan, kenapa aku ditakdirkan berada di masjid pada malam ini?
Selalunya kuliah Ustaz Bakhtiar ni saya tak ada. Malam ni kenapa saya ada? Allah yang bagi kamu ada di sini. Tentu ada maksud Tuhan yang baik, yang tersirat, yang tersurat. Ada benda yang nak disampaikan kepada kita supaya dengan itu kita boleh mengambil faedahnya. Jadi setiap sesuatu itu tidak sia-sia. Jadi di sini ayat ini menuntut kepada kita ikut saja syariat itu. Jangan kamu masa kamu semayang. Jangan fikir benda-benda yang rezeki aku tahulah. Itu maksudnya. Kadang-kadang kita kata dah juga. Macam ni saya cuba ya. Saya cuba dengan izin Allah nak bagi faham tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak apa maksud saya? Sekarang ni kita tengah semayang. Semayang waktu ke. Jadi kita pun semayang lah berjemaah. Jadi hati kita tak ada ni. Lepas tu kita tengah semayang sunat, buatlah semayang sunat. Nanti baru kita ada kerja yang lain. Kita buatlah. Kita jangan sampai tinggal yang wajib, nanti aku tak dapat benda tu. Jadi kalau kita tinggalkan yang wajib, nak dapat benda tu dapat tu. Nampak Ustaz? Tadi Ustaz kata lain, sekarang saya tinggal yang wajib ni, saya dapat juga. Ya, engkau dapat sebab Tuhan izinkan engkau dapat. Tapi ingat, ada hukumnya, istidraj. Dia tak reda. Dia benda yang saya dah beritahu tadi, kalau dah kita memang ditakdirkan RM50 dapat, tetap dapat 50. Takkan dapat kurang ke lebih, tetap 50. Dia tak berubah. Berusaha boleh. Jadi kita berusaha nak dapat, tapi hasilnya hasil. Ini kalau tak kerja sampai petang ni dah mau dapat 200 ni. Kita tak boleh tetapkan mesti dapat 200. Kadang-kadang dah dapat 400 pun hilang pula 300. Di sinilah pergantungan dengan Tuhan itu penting. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang-orang yang bertawakal pasrah. Jadi kita buat apa yang Tuhan suruh, sabar dalam melaksanakannya supaya syariat disuruh. Kita sabar pula. Jangan duk fikir lagi benda lain nak ni macam mana ni kalau tak ada ni. Kita risau benda yang ni. Sebab ini berlaku banyak pada pengalaman saya. Pengalaman yang macam mana? Saya belajar, bermula saya belajar sedekah lah. Saya sendiri belajar sedekah. Daripada sikit, daripada tak ada saya bagi. Rupanya sedekah tu sumber rezeki. Ini tuan-tuan tanya diri sendiri tuan-tuan. Sedekah tu sumber rezeki. Maknanya bila bagi pada orang dia akan dapat balik. Itu pengalaman. Sebab itulah yang saya pernah selalu kata, bila kita dah mati, hidup balik, apa yang kita akan buat? Sedekah. Selalu terjadi macam tu. Kita bagi sekian, Allah gandakan 10 kali ganda. Berganda-ganda dia bagi. Biasanya macam tu. Jadi di sini maknanya saya cubalah. Padahal itu nak dibayar. Yang ni nak bil air lah, bil api, saya berumah lah. Buat relax dulu, buat relax, tak apa. Tapi betul, di hujung-hujungnya, endingnya, insya-Allah adalah jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Barang siapa bertakwa akan ada jalan. Barang siapa yang bertakwa akan ada jalan keluar. Cuma yang tak boleh apa? Tak boleh jangan kita rasa kita dah bertakwa. Kita tak boleh rasa kita dah bagus. Patut dapat pasal dah bertakwa. Yang Allah bagi jalan keluar tu, itu hadiah-hadiah, pemberian dia, anugerah dia. Kita dah berdebat, semua orang ada pengalaman macam tu. Besar je. Tiba-tiba di hujungnya ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Inilah pentingnya tawakal. Itu yang dimaksudkan rezeki itu dijamin. Tak usah bimbang sangat. Bila kita bimbang, takut tak dapat. Sebenarnya bimbang takut tak dapat, bimbang ini tak dapat, bimbang ni kok dia kena maki hamun aku. Ini kalau tak dapat, ini kena marah hamun. Ini kalau ini dikata dia orang ni. Sebenarnya kita sedang buruk sangka terhadap Tuhan. Sedang tidak yakin dengan kuasa Allah. Sebenarnya. Walaupun kita kata, nanti orang kata gini. Engkau tak yakin. Sekarang ni engkau tengah buat apa? Kau habiskan kerja engkau dulu. Kau sabar. Kalau tak dapat, Ustaz? Kalau tak dapat, ya boleh jadi engkau tak dapat. Masa tu tak dapat. Ada hikmah. Baik sangka. Tetap baik sangka. Allah Akbar. Ada soalan? 1 minit lagi Syah. Enam minit. Lagi 1 minit kita berhentilah. Allahumma salli. Allahumma salli. Kesimpulannya,
Kita ni, sama kata ni, kita ni dah tua, dah busuk, dah sakit-sakit. Perasaan kita terhadap Tuhan ini kena lebih halus, lagi halus perasaan kita terhadap Tuhan tadi. Bila kita dah umur yang macam ni, kita ni nak ingat nak mati, nak masuk kubur, lepas tu nak tinggalkan semua-semua. Kita kena kurangkan marah, habiskan buangkan marah, banyak redha, banyak sabar, sangka baik selalu dengan manusia ni, kita maafkan saja dia orang. Sepatutnya macam tu. Perasaan kita ni lagi halus, lagi halus. Dah saya dah ajar, jangan bergantung pada amalan. Buat beramal, buat lagi banyak. Bukan lagi kurang pahala balai. Buat lagi banyak. Tapi sikit pun tak bergantung pada amalan. Sebab dia yang buatkan. Sebab kita tak ada kuasa. Sebab semua rahmat dengan izin dia. Kita buat sungguh-sungguh. Buat pula sepenuh langit, sepenuh bumi. Macam Nabi Muhammad, sepenuh langit, sepenuh ketat. Tapi dia bergantung kepada rahmat. Akhirnya dia masuk surga dengan rahmat. Kalau dia masuk surga dengan rahmat, bukan dengan amalan, kita lagilah berganda-ganda memang dengan rahmat. Nabi pun dengan rahmat. Jadi ini yang orang tak perhati, kadang-kadang dia tak faham. Dia nak juga amalan. Dia nak juga amalan. Memang kena beramal, tapi jangan pandang. Sikit pun jangan pandang amal kita. Sebab Tuhan yang buatkan. Cukuplah kalau tuan-tuan sedang duduk, saya sedang duduk. Cuba berdiri tanpa izin Tuhan. Ya Allah, engkau tolong ke tepi sekejap. Tak sah guna kuasa engkau, aku nak berdiri. Boleh? Ada soalan gila, cakap gila macam tu. Mana mahunya? So, itu je hakikat kita kena pegang. Keyakinan kita, tauhid kita. Bila-bila pun kena macam tu. Jadi kita beramal syariat. Syariat, kita kena buat. Tak boleh berpisah, tak boleh tinggal. Hakikat dia, sendat dia buat. Bukan kita. Syariat dan hakikat gabung sekali. Tak boleh berpisah. Wallahualam. Ada soalan?